Minta doa, amal kita Allah terima sepanjang hari tu dan hari-hari yang sebelum lah. Maknanya apa? Maknanya mungkin ada amalan yang Allah tak terima. Mungkin. Mungkin ada mengumpat, mungkin ada riak, mungkin ada macam-macam. Mengumpat ni, kalau mengumpat hari tu habis. Semua amalan satu hari tu habis boleh pakai. Kalau sah lah. Tapi Allah tak beri pahala. Kenapa? Dia ada pendinding yang pertama, tak boleh mengumpat. Jaga-jaga. Bila bekerja dia jaga. Kita dengan kawan, kita ada mesyuarat, kita ada bincang, kita ada bercakap. Kita makan sama-sama, jaga-jaga. Jangan keluar satu kata mengumpat. Kenapa? Nanti amalan kita ditendang di langit. Yang pertama. Ini ada hadis dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan ini yang panjang. Dalam kitab Bidayatul Hidayah. Lepas tu kalau gagal kita menahan, lepas tu jangan duduk dengan orang yang suka mengumpat. Jangan duduk dalam grup orang yang suka mengumpat. Kalau dalam grup sekolah ada mengumpat-umpat cikgu ke dengan kawan dia tak ada ke kawan, keluar. Cepat keluar, cepat. Jangan dalam grup tu. Lain. Orang nak kata apa tak apa, lain. Janji nak menyelamatkan amalan kita, jangan sampai Allah tak terima amalan kita. Kalau ada kawan yang suka mengumpat, jangan pergi tempat dia. Jangan duduk kat partition dia. Jangan bagi dia masuk partition kita. Kalau dia masuk partition kita, dia nak mula mengumpat, kita kata kita ada hal lah, kita keluar. Lama dia perasan kita suka dia, tak apa. Ini yang menjahannamkan amalan kita. Orang-orang yang menjahannamkan amalan kita, jangan kita dekat dengan dia. Ini bahaya. Ada orang begitu. Dia datang tempat kita je, ada mula dia kata nak story. Bukan story, dia nak mengumpat. Kalau perlu, tampal dekat partition kita, jangan mengumpat kat sini. Betul saya cakap? Macam mana orang boleh buat dekat surau kat masjid? Kan? Jangan kencing di sini. Tempat wudu tu kadang ada budak kencing. Bawa hancing kadang. Jangan kencing di sini. Buat tak apa. Biar orang cakap kita apa dekat apa. Pada sini kita tulis. Jangan ngumpat kat sini. Dia nak ngumpat ni kita duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, jumpa. Kita masih lagi bercakap tentang solat sunat rawatib. Dan macam mana yang saya tanda kat sini, kita nak belajar apakah dalil-dalil pada setiap sunat tu. Okey, bertengok tadi. Solat sunat sebelum subuh. Ni dalil dia. Kalau nak tatib mana-mana tatib ni lah. Ada tiga dalil yang dicatatkan di dalam kitab. Jadi kita boleh tengok ni dalil ni. Okey, ini satu yang Rasulullah sebut, 2 rakaat sebelum subuh lebih kasih pada saya dari dunia dan seisinya. Satu Nabi Rasulullah pernah cakap itu. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu yang orang berkejar-kejar nak buat ni. Kadang-kadang orang datang
Bila dah nak kamat, bila dah pegang mic pun dia sembahyang sunat. Tak apalah. Terpulanglah nak buat lah. Cuma jangan buat dekat barisan saf. Nanti bila nak kamat, dia tengok kita kat sebelah, dia nak kamat tak jadi. Nanti orang lambat pergi kerja. Tu tak elok. Nak sembahyang sunat sebelum subuh, kalau datang lambat, sembahyang sunat dekat belakang-belakang. Jangan bagi Bilal nampak lah. Jangan bagi orang nampak. Nanti kalau Bilal nampak, dia rasa bersalah nak kamat. Nanti bila orang dah sembahyang, dia tunggu orang nak habis, ada pula orang yang sembahyang. Lama lewat sembahyang subuh. Sedangkan kita tahu orang subuh ni nak kerja. Jadi ikut aja jam yang dekat masjid tu. Bunyinya tit, kamat je. Biar orang sembahyang sunat pun biar, kamat je. Itu sembahyang sunat tu masalah dia. Kenapa dia terlambat? Kita kena buat begitu. Kalau kita tunggu, sekarang ni bagus ada jam. Ada jam lah, berapa minit lagi nak kamat. Dulu tak ada. Dulu bila tengok keliling, orang lagi sembahyang, itu buat sembahyang lambat. Jadi bila apa yang ditetapkan dalam syarat, bila azan, nanti jam tu akan mula turun. Tengoklah berapa minit kita set. Ada surau 8 minit, azan je 8 minit. Azan 3 minit, 5 minit dia kamat. Ada surau dia set subuh 15 minit. Jadi azan je, habis azan mungkin ada baki 12 minit. 12 minit dia kamat. Tak kisahlah, itu pengusi punya urusan lah. Tapi kita nak sembahyang sunat ni paling kurang 2 rakaat ni, paling kurang 2 minit. Jadi kalau tengok tinggal 10 minit, kita tak sembahyang sunat dekat situ lah. Sembahyang sunat kat tempat lain lah. Jadi orang tak nampak kita sembahyang sunat. Jadi orang nak kamat, biar dia kamat lah. Kita mungkin masuk sembahyang lewat 40 saat ke 30 saat, tak apalah. Masuk je lah kalau nak buat sembahyang sunat lah. Kenapa? Sebabnya dikatakan pahala dia ni adalah dunia dan isinya. Maknanya pahala dia ni sangat besar. Pahala dia sangat besar. Tapi besar lagi pahala sembahyang subuh. Dia wajib ni pahala lagi besar. Dan sembahyang yang paling bagus dalam sembahyang kita buat hari-hari, nombor 1 ranking dia adalah sembahyang Jumaat. Perempuan rugi dia tak dapat sembahyang Jumaat. Tapi kalau nak pergi Jumaat tak apa. Banyak tempat sembahyang Jumaat. Masjid Besi orang sembahyang Jumaat. Masjid Besi Putrajaya tu ada perempuan sembahyang Jumaat. Bidik Al-Azim yang saya tahulah, yang orang cakap lah. Yang saya nampak di Bidik Kota Baru Muhammadi, itu ada orang sembahyang Jumaat, orang perempuan sembahyang Jumaat. Jadi nombor 1 sembahyang paling utama sembahyang Jumaat. Nombor 2 sembahyang paling utama sembahyang subuh berjemaah hari Jumaat. Itu paling utama selepas sembahyang Jumaat. Nombor 3 sembahyang subuh jemaah yang hari bukan Jumaat. Hari bukan Jumaat. Apa-apa hari bukan Jumaat. Subuh Khamis, subuh Isnin, subuh Rabu, subuh Sabtu, subuh Ahad, subuh Selasa. Sebab tu banyak masjid buat kempen sembahyang subuh berjemaah sekarang ni. Banyak masjid buat kempen. Dan nampak ada masjid nampak basil. Penuh masjid. Maknanya orang boleh datang sebenarnya. Cuma dia tak nak datang. Sebenarnya dia boleh datang. Dia tak nak bangun je. Maknanya tak mustahil dia datang. Cuma dia tak mau datang. Bila masjid buat kempen, baru dia datang. Dia tak ada motivasi. Dia tak nak duduk baca ilmu kan. Rasulullah kata, engkau lihatlah orang yang berulang balik ke masjid. Engkau saksikanlah mereka itu orang-orang beriman. Rasulullah dah beri recognize. Orang sembahyang jemaah ni waktu ni dia orang beriman. Kita balik rumah pukul 7 lebih, kita tak nak gegas. Tak nak keluar kabur sikit, ambil wuduk, pergi masjid dulu. Akan balik kan nak dengan kuliah dan kuliah. Tak nakkan balik rehat. Isyak kan pergi lagi. Kita tak nak buat itu. Kenapa? Kita ni takut Rasulullah tak recognize kita orang-orang yang beriman. Rasulullah dah katalah, kau tengok orang pergi masjid 5 waktu sehari. Mereka lah orang-orang yang beriman. Kita malam tak pergi. Sini pun sembahyang pukul 3. Asal sembahyang kat rumah 6.30. Dan maghrib pun dengar dekat sangat kadang-kadang dengan masjid. Tapi tak pergi juga. Surau pun dekat. Tahu ada surau. Tak pergi. Surau pun tak buat kuliah. Buat kuliah Sabtu Ahad je. Kenapa? Hari lain orang kerja. Sabtu Ahad pun tak kuliah apa pun tak tahu lah. Macam ceramah umum. Habis tak lepas padu ain, tak lepas mak semayang tak erti. Buat tauhid tak apa benda. Tak tahu karya tu lah. Dulu guru kami cakap, kalau surau masjid tak buat kelas padu ain, AJK, pengusi, apa benda lah semua,
Berusaha. Lepas tu kalau kita jadi AJK, kita cakap buat kelas fardu ain, belajar fiqh, belajar tauhid, belajar tasawuf. Kalau dia orang tak nak buat, pelajari. Sebab kita akan berusaha. Atau surau tu zuhur asar tak ada orang sembahyang. Kita berusaha. Apa kita AJK. Lepas tu kita aturkan siapa nak azan, siapa nak ni. Carilah orang pergi pencen ke. Ada dalam kawasan taman tu. Usahalah. Biar ada orang sembahyang waktu. Kalau tidak dengan jawatan kita. Tak pasal-pasal berusaha. Berusaha kenapa? Tak sediakan prasarana, tempat untuk belajar fardu ain. Saya cakap betul. Saya dah lama dah tak nak jadi zikir turun masjid. Tak nak jadi. Orang WhatsApp minta jadi nazi ke apa. Bukan nazi, AJK pun saya tak nak. Saya dah pernah berusaha pernah jadi dah. Saya nampak macam saya ni banyak buang masa. Mesyuarat buang masa. Kita kata mesyuarat lepas isyak, dia datang pukul 10. Pukul 9 lepas isyak ni tak boleh mula. Ada 2 orang je. Sampai kita kata ni mesyuarat ni batal ke? Kita tengok WhatsApp, tak ada pula sekali batal. 9.30 baru datang seorang. 9.35 datang seorang. Pukul 9.40 datang seorang. Lepas tu pukul 10 datang baru nasi lemak pula. Makan nasi lemak pula. 10.30 baru mula. Kita ni tunggu dia pukul 9 ni. 2-3 kali, saya kata kalau lepas ni saya tak nak berjawatan. Ini puncanya. Saya tak nak berjawatan. Saya tak suka, saya memang tak suka orang yang tak tepati waktu lah dalam organisasi kan. Sebab kita dah latih diri kita ni untuk pancul. Tapi bila orang tak pancul, dia akan melibatkan kita juga. Kita dah buang masa kat masjid tu. Memang boleh baca Quran 1,5 jam pun boleh. Kadang kita batal kelas untuk ada mesyuarat. 10.30 baru nak mula mesyuarat. Lepas tu, meeting pula benda-benda yang tak kontrol lah. Pukul 1 baru habis. Pukul 2 baru pernah habis. Lepas tu dia nak jadi AJK jadilah. Tak nak. Okey. Ni. Dalil solat subuh ni apa? Hafsah berkata. Hafsah ni isteri Rasulullah. Hafsah radhiyallahu anha berkata adalah Rasulullah itu semayang 2 rakaat fajar sebelum subuh di rumah saya. Pernah Rasulullah semayang kat rumah dia, lepas tu Rasulullah pergi masjid. Beliau meringankan keduanya. Ini perkataan ni kena ambil perhatian. Ni. Jangan baca surah panjang masa semayang sunat subuh. Sunnah dia baca surah pendek-pendek, sembahyang ringkas-ringkas. Sunnah dia gitu. Sebab Hafsah ni kata, aku lihat Rasulullah sembahyang subuh, sunat subuh, aku lihat dia sembahyang kat rumah dia. Dan dia meringankan sembahyangnya. Lepas tu jangan baca surah panjang. Aisyah berkata, dia pernah tengok Rasulullah sembahyang kat rumah dia, 2 rakaat subuh, sekadar bacaan Fatihah. Dia berdiri ni macam Fatihah lepas cukup. Maknanya dia berdiri sekejap je. Lepas tu kalau kita sembahyang sunat subuh, kita memanjangkan sembahyang, dia menyalahi sunnah Rasulullah. Hafsah ni juga dia kata, saya nak tambah ni. Bukan Hafsah, ada seorang isteri Nabi. Nama apa? Ummu Salamah. Dia berkata, Muhammad berkata, aku dengar Rasulullah doa selepas subuh. Selepas solat subuh. Apa dia doa? Ya Allah. Ni doa dia. Lepas tu jangan tinggal doa ni lepas subuh. Berikan aku ilmu yang bermanfaat. Apa lagi? Rezeki yang baik. Ilman nafi'ah. Warizkan tayyibah. Baik-baik. Wa amalan solihah. Dan amal wa amalan mutaqabbalah. Amal yang diterima. Rasulullah dia pernah isteri yang lain, cerita Nabi doa macam ni.
Minta doa, amal kita Allah terima sepanjang hari tu dan hari-hari sebelum lah. Maknanya apa? Maknanya mungkin ada amalan yang Allah tak terima. Mungkin. Mungkin ada mengumpat, mungkin ada riak, mungkin ada macam-macam. Mengumpat ni, kalau mengumpat hari tu habis. Semua amalan satu hari tu habis. Boleh pakai. Kalau sah lah. Tapi Allah tak beri pahala. Kenapa? Dia ada pendinding yang pertama, tak boleh mengumpat. Jaga-jaga. Bila bekerja ni jaga. Kita dengan kawan, kita ada mesyuarat, kita ada bincang, kita ada bercakap. Kita makan sama-sama, jaga-jaga. Jangan keluar satu kata mengumpat. Kenapa? Nanti amalan kita ditendang di langit. Yang pertama. Ini ada hadis dalam kitab Bidaitul Hidayah. Dan ini yang panjang. Dalam kitab Bidaitul Hidayah. Lepas tu kalau gagal kita menahan, lepas tu jangan duduk dengan orang yang suka mengumpat. Jangan duduk dalam grup orang yang suka mengumpat. Kalau dalam grup sekolah ada umpat-umpat cikgu ke dengan kawan dia tak ada ke kawan, keluar. Cepat keluar, cepat. Jangan duduk dalam grup tu. Lain. Orang nak kata apa tak apa, lain. Janji nak menyelamatkan amalan kita, jangan sampai Allah tak terima amalan kita. Kalau ada kawan yang suka umpat, jangan pergi tempat dia. Jangan duduk kat partition dia. Jangan bagi dia masuk partition kita. Kalau dia masuk partition kita, dia nak mula umpat, kita kata kita ada hal lah, kita keluar. Lama dia pasang kita suka dia, tak apa. Ini yang menjahannamkan amalan kita. Orang-orang yang menjahannamkan amalan kita, jangan kita dekat dengan dia. Ni bahaya. Ada orang begitu. Dia datang tempat kita je, ada mula dia kata nak story. Bukan story, dia nak umpat. Kalau perlu, tampal dekat partition kita, jangan mengumpat kat sini. Betul saya cakap. Macam mana orang boleh buat dekat surau kat masjid? Kan? Jangan kencing di sini. Tempat wudu tu kadang ada budak kencing. Bawa hancing kadang. Jangan kencing di sini. Buat tak apa. Biar orang cakap kita apa dekat apa. Partition kita tulis, jangan umpat kat sini. Dia nak umpat ni kita duduk. Biar dia cakap kita, kau ni macam alim. Tak apa, biar. Itu mulut dia. Betul tak? Tapi dia akan menggugurkan amalan kita. Dia akan menyebabkan amalan kita ditendang di langit. Kalau kena serius. Kau nak ngomong orang keluar. Cakap memang dia kecil hati. Sekarang ni kita tak nak bagi dia kecil hati ke, kita nak amalan kita Allah tak terima. Dua je pilihan. Kalau kita nak amalan kita Allah terima, kita ngumpat dengan dia. Tak apa. Bukan ngumpat, kita dengar dia ngumpat pun cukup. Kita dah berdosa. Orang tanya dengan Imam Ghazali. Kenapa aku berdosa? Aku dengar ngumpat, aku tak ngumpat. Dia kata kalau kau dengar orang baca Quran, kau dapat pahala tak? Imam Ghazali kata. Dapat. Kau baca Quran tak? Tak baca, aku cuma dengar. Kau dapat pahala. Sama juga kau dengar orang ngumpat. Kau dapat dosa. Kau dapat dosa. Sebab tu jangan dekat. Minta dengan Allah, jangan dekatkan kita dan jangan orang-orang yang mengumpat dekat kat kita. Jangan kita dekat kat dia dan jangan dia dekat kat kita. Tu masalah mengumpat ni. Dalam pejabat, dalam apa, dalam gini tu banyak berlaku. Bukan orang perempuan, orang lelaki pun sama. Dia tak puas hati dekat bos dia, siap. Dia WhatsApp malam-malam, kawan-kawan pejabat, siap. Dia mula cerita bos dia gini, dia panggil lah beruang ke apa benda ke. Saya biasa dengar lah, saya kerja dulu, saya tahu. Dia tak tahu amalan dia hari tu Allah tak terima. Besok cakap lagi, hari-hari mengumpat bos. Dulu kalau belajar tu, mengumpat pensyarah. Syarah tak cukup, syarah gini, keras, kasar ke, tegas lah. Mula lah, orang panggil dia gini, panggil dia gitu, panggil dia gini. Cukuplah panggilan tu dia kata dengan umpat. Cukuplah panggilan tu, tak cerita apa-apa. Kita tanya beruang tu mana tak? Beruang tu kau di kelas tak dengan beruang lagi? Kau panggil dia beruang cukup lah. Habis amalan kau itu. Dahsyatnya umpat ni sangat menakutkan. Tapi tidak diambil perhatian selalu kan. Sebab apa? Tak belajar agama. Tak tahu umpat ni teruk sangat. Ada satu hadis lagi saya tertulis dalam ni. Dalam kitab Syarah Matal Al-Badrain dan tulis Baba Rusli kitab. Rasulullah berdiri sembahyang sunat subuh hingga aku syak. Aisyah kata, dia baca Fatihah ke tidak? Sebab dia sekejap dia berdiri. Aku syak. Sebenarnya baca Fatihah. Mungkin Aisyah tak puasan. Tapi sebab apa? Cepatnya dia berdiri, sekejap dia berdiri. Ini dalil apa? Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu dalil. Ni. Dia 3 dalil. Lepas tu, dua rakaat sebelum zuhur. Ni.
dan tambahan 2 rakaat sebelum zuhur. Ni ni dalil dia. Nanti saya pindahkan sekarang ni. Allah. Ini 2 rakaat tambahan. Kita tengok dia punya dalil. Apa dalil yang mengatakan Rasulullah ni semayang? Okey ni. Yang ni 2 rakaat sebelum zuhur, ini hukum dia adalah muakkad. Ini nama dia, kategori dia sunat muakkad. Apa muakkad? Yang kuat tuntutannya. Lepas tu dia ada 2 rakaat tambahan. Ini nama dia ghairu muakkad. Ghairu ni bukan ghair. Bukan muakkad. Ghairu muakkad, bukan muakkad. Apakah dalil Rasulullah sembahyang sunat 4 rakaat? Rasulullah sembahyang 4 rakaat. Ulama yang meletakkan hukum, ini kuat tuntutan, ini tak kuat tuntutan. Kenapa macam sunat subuh? Itu muakkad. Muakkad ni ulama yang letak. Macam mana cara dia letak? Bila dia nampak Rasulullah tak pernah tinggal. Kalau Rasulullah tinggal, dia qadha. Jadi ulama kata tu muakkad. Ni. Macam mana dia letak muakkad ni? Bukan Rasulullah kata, ni sembahyang sunat ni muakkad. Rasulullah tak sebut perkataan tu. Dia tak sebut. Tapi apa? Ulama yang telah memperterjemahkan hukum. Ulama yang hukum. Ni. Dikatakan muakkad bila sesuatu amal itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, atau dia mengqadhakan bila tertinggal. Ni nama dia muakkad. Witir muakkad. Duha muakkad. Sembahyang sunat raya muakkad. Sebab Rasulullah tak tinggal. Dan dia cakap dengan sahabat-sahabat, jangan tinggal. Tapi bukan makna wajib, tak wajib, sunat. Tapi muakkad. Itu nama dia muakkad. Itu nama dia muakkad. Ada sembahyang sunat yang tak muakkad. Okey. Jadi kalau tambahan 4 rakaat, 2 itu muakkad, 2 itu tidak muakkad. Jadi apa dalil yang pernah Rasulullah buat 4? Ini dia. Ummu Habibah pun isteri Rasulullah juga. Sesiapa yang bersolat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat kemudian daripada zuhur. Ni. Ni. Empat rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat kemudian daripadanya. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Apa yang Rasulullah kata? Nescaya Allah mengharamkan badannya daripada api neraka. Kalau kat pejabat mungkin payah nak buat lah. Kalau kat rumah boleh buat. Kalau kat surau rumah boleh buat. Hari Sabtu boleh buat. Hari Ahad boleh buat. Ini hari Sabtu pun tak buat. Hari Ahad pun tak buat. Malas. Sedangkan Rasulullah kata dia tak masuk neraka.
Dia punya besar ganjaran lah. Dia tak masuk neraka. Tapi itulah tu macam guru cakap lah, kalau Allah nak bakar kau dalam neraka, dia biarkan, dia tak bagi kau buat amalan yang boleh melepaskan kau dari neraka. Dia tak bagi kau buat. Kenapa? Dia memang nak masuk orang neraka. Adalah dosa kau buat dengan siapa, dengan diri sendiri ke, apa benda ke semua. Adalah dosa. Jadi Allah memang nak campak kau dalam neraka, dia kata. Apa-apa amalan yang menghalang masuk neraka, dia tak bagi kau buat. Sebab kita buat ni, apa kebaikan yang kita buat ni, Allah yang izinkan. Bukan atas kehendak kita. Bukan kita kehendak, ada kehendak, Allah tak izinkan, tak boleh buat. Bila Allah tak adilkan kita buat, baru kita buat. Walaupun kita belajar macam ni. Kita belajar macam ni, kita tahu. Tapi, katakanlah sini tak ada kuliah, pun kita boleh buat. Boleh buat. Allah tak izinkan. Takut apa? Guru kata, takut kau ni memang nama kau ni dah ada dalam senarai ahli neraka. Oh, itu boleh takut. Itu boleh takut. Jadi, usahalah untuk buat. Usahalah untuk buat. Buktikan yang kita tak buat ni sebab kita kerja. Dengan apa? Dengan bila hari tak kerja kita buat. Hari tak kerja kita buat. Hari Sabtu, kat rumah, azan je, semayang sunat 4 rakaat. 4 rakaat. Lepas tu semayang fardu 4 rakaat. Lepas tu semayang sunat lagi 4 rakaat. Lepas tu minta dengan Allah, ya Allah, aku tak nak badan aku masuk neraka. Dan Rasulullah pernah bersabda, Nabi kau pernah bersabda, semayang sunat 4 rakaat sebelum selepas, maka diharamkan tubuh dia dari neraka. Ya Allah, kau kurniakanlah apa yang kau janjikan. Minta Allah kurniakan kita lah. Ini apa yang Rasulullah cakap ni adalah diambil daripada Allah. Malaikat Jibril sampaikan. Bukan Rasulullah suka-suka cakap. Tak. Tapi itu yang dia katakan, begitulah jahatnya nafsu. Ditawar kebaikan, dia tak nak buat. Dikecam neraka, dilanggar juga. Ulama tulis dalam kitab mereka, ketahuilah kau tak semayang satu waktu, kau akan masuk neraka 80,000 tahun. Dulu pernah tak semayang waktu sekolah. Sekarang mungkin dah semayang lah, dah sedar. Dulu waktu sekolah pun semayang. Kat sekolah menengah, surau pun tak ada. Tapi sebenarnya tak ada surau pun semayang. Pandailah kan tak semayang. Sekolah petang, asal tak semayang. Zuhur tak semayang, masuk sekolah 12.30. Sekarang 12 tahun untung, semua sekolah di surau. Saya, anak saya seorang, dia mengajar pendidikan Islam lah kat sekolah rendah. Saya selalu cakap dengan dia, kau bawa budak semayang. Dia kata dengan dia bawa. Dia pakat-pakat dengan ustaz-ustaz dalam sekolah. Dulu sekolah jalan 4 ni bangi. Dia pakat-pakat budak-budak petang ni, dia susun. Okey, kelas ni, semayang Zuhur. Lepas tu lagi 20 minit, kelas ni pula masuk. Dia pakat-pakat dengan ustaz-ustaz ni lah, bawa budak semayang Zuhur. Lepas tu asar, bawa budak semayang asar pula. Dia pakat-pakat, dia buat itu. Okey lah, kita dulu, pada zaman saya, surau tak ada kat sekolah. Budak semayang pandai-pandai lah. Kalau pergi aktiviti, sebab pagi aktiviti kurikulum, semayang dalam bilik belajar, semayang atas meja, apa-apalah. Itu yang semayang. Yang kebanyakan yang tak semayang lah. Jadi itu yang mengakibatkan jahatnya degil nafsu ni. Dah diugut dah satu waktu kau masuk neraka 80,000 tahun. Dia masih tak Allah semayang dia. Itu bukti nafsu jahat. Dia tak boleh. Dia dengar, dia takut kejap dia. Macam budak takut cantu, besok dia elok balik. Dia tak ada dia tak ada kekuatan lah. Dia tak ada kuat nak buat. Kenapa tak ada kuat? Takut. Ustaz kata dulu apa? Takut. Memang Allah nak campakkan kau dalam neraka. Lepas tu dibiarkan kau tak Allah memang. Dia jaga kan? Lepas tu gairah buat bersunat. Bersunat ni buat. 4 rakaat buat, 4 rakaat buat. Tapi yang wajib tak buat. Tu bagi tadi kelas dekat masjid Serajaya. Betul ke Ustaz? Ada orang cakap kalau kita semayang qadha tak habis, kita tak boleh semayang sunat. Betul. Itu pada pendapat Imam Syafi'i. Malah Imam Syafi'i kata haram. Cuma pada kita taklid pada mazhab lain. Dia kata boleh semayang sunat dengan syarat mesti beriringan dengan qadha. Faham tak dengan qadha? Maksudnya qadha pun buat, sunat pun buat. Itu pendapat mutamat dalam mazhab Syafi'i. Lepas tu, kalau guru kami, dia kata apa? Mesti dengan qadha. Kalau tak iringan dengan qadha, Allah tak terima sunat. Buatlah duha ke apa ke tak terima. Kenapa? Tidak iringan dengan qadha. Bagi mereka yang pernah tinggalkan semayang. Waktu kecil ke, waktu remaja ke, waktu balik lah, dah boleh balik.
Ada orang perempuan mula balik 12 tahun dah kata. 18 tahun baru semayang. 6 tahun tak semayang. Dan sekarang ni dia buat duha tak apa. Dia buat witir tak apa. Dia buat qabliyah, badiah tak apa. Dia buat sunnah hajat tak apa. Tapi dia mesti iringkan hari tu dia mesti buat semayang qadha. Kalau tidak, guru kata solat sunat Allah tak terima. Sebab sunat ni adalah untung, wajib ni adalah modal. Mana datang untung kalau tak ada modal? Sebab solat ni dia akan kira satu-satu tau. Satu. Sah tak sah semua dia akan kira. Kalau kita meninggalkan solat dan kita tidak ada rasa nak qadha, ni bahaya. Ni bahaya. Saya kata jangan tinggal dengan qadha. Kalau nak selamat lah. Kalau tak kisah tu tak tahu apa. Ini lagi satu dalil. Ni. Tentang semayang sunat zuhur. Ni. Kata Abu Ayyub, saya lihat Rasulullah SAW solat sebelum zuhur 4 rakaat. Lalu aku bertanya pada Rasulullah, maka jawab Rasul, sesungguhnya saat ini pintu langit dibuka dan aku suka diangkatkan amal soleh aku kepadanya. Bila? Zuhur aja gelincir matahari. Lepas tu kalau dalam kitab besar-besar, ada satu sembahyang sunat yang kebanyakan orang tak tahu. Nama dia sunat zawal. Zawal ni maknanya gelincir matahari. Maknanya azan aja, lepas azan, sunat zawal dulu 2 rakaat. Lepas tu baru sembahyang sunat qabliyah. Tapi sunat ni tak popular lah. Tapi dalam kitab Syekh Daud Tani disebut sembahyang sunat zawal. Kenapakah ada sembahyang sunat zawal? Ini yang Rasulullah kata ni. Sembahyang sunat yang sebelum zuhur ni, dikala itu pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka. Dan waktu pintu langit terbuka tu lah, doa-doa, amalan-amalan kita masuk. Sebab tu orang yang membaca iftitah juga dikatakan pintu langit terbuka untuk dia. Doa iftitah. Lepas tu kalau kita sunat, kalau sempat, kalau dapat, jangan tinggal doa iftitah. Kadang-kadang sembahyang fardu pun tak tinggal doa iftitah. Sembahyang fardu tu hukum ni sunat, tapi kalau tinggal tu rugi. Kenapa rugi? Bila baca pintu langit terbuka. Bila pintu langit terbuka, kita minta lah. Rabbi pilih dan semayang warhamni, kita minta. Itu doa kita naik ke langit. Tapi kalau kita tak buka dia, tu yang payah sikit lah Ustaz kata dulu. Lepas tu jangan lupa baca iftitah. Sembahyang sunat ke, baca lah iftitah. Sekurang-kurang iftitah tu, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Itu kurang-kurang. Itu minimum lah. Kalau boleh elok baca wajah tu wasyalil ladzi, itu paling elok. Seakmal-akmal iftitah sampai tadi yang pertama tadi. Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini sekurang-kurang iftitah. Dalam kitab Matla'al Badrain. Kalau nak tengok kitab tu, kalau pandai baca boleh lah tengok. Jadi amal ibadah ni kalau nak ikutkan malas-malas, dia payah sikit lah. Dia maknanya dia masih belum ada nikmat dalam semayang. Lepas tu dia rasa malas nak buat. Dia rasa berat. Qad aflaha apa ayat tu? Wasta'inu fi sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa ala khashi'in, itulah. Ayat itulah. Solat itu berat kecuali mereka yang khusyuk. Kalau kita malas semayang kan, atap benda-benda wajib pun kita malas. 5 tahun ni tak semayang dulu equal tu 9,000 waktu. Kali lah 365 kali 5 1,800 1,800 kali 5 tahun dia kurang 9,000 waktu. Na'udzubillah, kalau Allah nak seksa manusia tu ikut jumlah yang satu waktu 80,000 tahun ni, saya kira pakai kalkulator tak tahu nombor dia berapa. Infinity. Tahu? Kira 9,000 kali 80,000. Berapa tu? 72 juta. Tu kali, betul tak cakap? 9,000 kali 80,000. Berapa? Kali, tak tahu.
Kalau rasa malas semayang, dulu 5 tahun tak semayang, kat sekolah tak semayang, dah balik ni tak semayang. Tak ada kekuatan nak buat. Kali tu cukup. Kali tu cukup. Betul lah. Kalau tak takut lagi memang nak curi memang jahat, dia memang tak takut. Saya semalam pergi orang kahwin kat masjid. Saya tak tahu, saya pergi masjid nampak ada orang makan-makan, saya tak tahulah. Kadang-kadang ada NGO buat program, masjid tu macam-macam buat. Saya kata ada majlis apa, saya nampak ada pengantin, saya kata orang kahwin. Bila lepas kena sunat ada orang pakai samping. Ini saya tahu lah, nama saya tak tahu. Ini JK Masjid. Dia kata, Ustaz jemput lah. Saya kata, siapa kahwin ni? Anak saya gitu. Saya ada WhatsApp Ustaz tapi Ustaz tak jawab. Saya jemput Ustaz jawab. Bila dia jemput, dia tak beritahu nama. Mana tak kenal dia, betul lah. Jemput lagi beritahu nama. Saya daripada Masjid Tengah Malu, cakap lah gitu. Ini Ustaz jemput datang. Lepas tu adalah dia punya gambar-gambar kahwin. Saya kalau nak kata jemput Ustaz datang, 4-5 jemputan dalam ni ada semalam. Mana saya tak kenal siapa ni, saya tak pergi. Saya cuma pergi 2 jemputan je, saya tak larat pergi banyak. Lepas tu bila rupanya dia jemput, saya tanya WhatsApp gambar apa? Ada orang yang jemput, dia pakai gambar, dia pakai ihram. Dia pakai ihram, gambar WhatsApp kan. Itu tak tahu siapa, tangan siapa dia tahu. Tu saya tak pergi, saya tak kenal. Yang dia pula tak ada gambar, dia WhatsApp dia tulis Al-Kahfi. Surah Kahfi kan. Lagilah saya tak kenal. Bukan saya kenal semua orang. Pergi nak cerita tu apa? Ada abang ni makan depan saya. Saya panggil dia Wak Lan. Saya kenal dia. Wak Lan. Dia kata, Ustaz baca tak ada 3 hari lepas ada orang meninggal. Nama dia, ada sebut nama lah. Itu umur dia 52 tahun tak? 52. Saya dulu tu kerja dengan dia. Bila dia kena sakit jantung, dia dah tak boleh kerja. Dia tak kuat lah. Saya datang rumah dia. Saya datang rumah dia, saya duduk depan dia, saya kata apa? Dia sebut nama kawan ni lah. Engkau sekarang ni, engkau dah lemah. Kau taubat banyak-banyak. Engkau pun tahu dulu tak semayang. Sebab saya tahu dia tak semayang, saya kerja dengan dia. Saya pernah ajak semayang berapa kali Jumaat dia buat tahu je. Sekarang ni kau taubat dengan Allah banyak-banyak. Engkau minta rahmat dia, kau minta ampun dengan dia. Sebab engkau ni dah sakit teruk ni. Entah bila kau mati. 28 hari lepas tu dia meninggal. Baru-baru ni lah, 3 hari lalu dia meninggal. Dia nangis lah, budak lelaki nangis. Bila lepas tu dia kata, okey lah, aku nak balik. Ni yang Wak Lan ni kata, aku nak balik. Bila balik, dia selisih dengan bini dia. Bini dia dengan lelaki ni, bini dia tua 10 tahun. Lelaki ni 52, bini dia 62 dia kata. Dia cakap dengan bini dia, Kak, minta maaf lah Kak. Saya dah cakap dengan nasihat dia nangis. Kakak dia kata, biar dia nangis kat sini, jangan dia nangis kat sana. Kakak, suami isteri cakap itu. 28 hari lepas tu, dia meninggal lah. Dia dapat tahu dia nazak, nak pergi tak sempat. Besok tu dia meninggal. Apa yang saya nak cakap syukurlah ada orang beritahu dia apa dia betul buat. Tahu? Dan syukurlah dulu ada orang nasihat dia, jangan tinggal semayang. Tapi dia tak nak buat. Dah sakit baru nangis. Masa tu nak gerak badan pun dah tak kuat, nak ambil wuduk pun dah tak kuat, harap orang tolong, harap orang bantu. Waktu tu baru nak nangis. Okeylah kalau je nangis kat sini. Kalau tak nangis kat sini, takut nanti nangis kat sana. Kat alam barzah seorang-seorang, gelap-gelap, panas-panas. Sempit, kena impit. Kena baling ular, 70 ekor ular baling. Patut dia sampai kiamat. Kalau kat situ nangis, semuanya sudah tidak berguna lagi. Tu yang saya cakap dengan dia tu. Saya cakap dengan Wak Lan ni. Betul tak? Betul. Saya setuju betul. Saya setuju. Jangan sampai nanti kita tiba-tiba, lepas tu dalam kitab Tuan Tabal kan. Satu ulama nama Tuan Tabal. Dia ni orang Kelantan. Makam dia dekat kampung Bonggo. Bonggo ni Banggo ke Bonggo? Ada budak Kelantan kata daripada Kota Baru nak pergi pantai Cahaya Bulan tu, kat tengah tu kampung Banggo. Dia kata apa dalam kitab tu? Dia kata apa? Engkau ni terbahagi 3. Sama ada engkau ahli dunia, atau engkau ahli akhirat, atau engkau ahlillah. Ahli dunia ni kau sibuk dengan kerja kau sana sini. Tak sempat nak buat ibadah. Tak sempat nak belajar agama. Engkau dikatakan ahli dunia.
Ahli dunia. Kalau kau ahli akhirat, kau sibuk dengan urusan akhirat. Jaga-jaga satu perkataan perangkap yang selalu motivator bagi. Dia jadi perangkap dekat orang yang bekerja. Apa? Kerja juga ibadah. Betul, tapi dia tak urai. Kerja ibadah ni kalau kita buat benda-benda yang wajib. Kalau kita kerja tak belajar fardu ain, bukan ibadah. Ni dia tak cakap. Dia faham ibadah, semayang. Ni sempit. Ni sempit. Ni banyak motivator kata ni, kerja ibadah. Tak apa kerja, siang malam tak apa kerja. Allah, dia jagalah. Dia jagalah. Jangan salah faham tau. Kerja ni ibadah kita buat benda wajib. Kalau kita tak belajar agama, tak mengaji agama, sifat 20 pun tak erti, ini pun tak erti, itu pun tak erti, dukun semayang pun tak pandai, mana ibadah? Tak ada. Sebab apa? Meninggalkan yang fardu. Kerja ibadah ni kan 5 syarat. Kan? Niat kerana Allah, pelaksanaan kerja bukan haram, natijah dia mengikut syariat, cara kerja ikut syariat, tak ada tipu, tak ada ponting, tak ada bohong. Hasil kerja mesti baik, gaji mesti ke arah baik, tidak meninggalkan perkara yang fardu. Yang ni. Fardu ni termasuk belajar fardu ain, itu fardu. Kalau kerja balik malam tak belajar, tak mengaji, tak begitu, tak reti, tak faham rukun, tak faham syarat, tak faham tahu, tak tahu ini, benda banyak benda tak tahu. Maknanya kerja ni tak menjadi ibadah. Tak ada. Kenapa? Dia langgar syarat. Ada orang kerja mesyuarat pun tak keluar semayang. Takut nak cakap dengan bos. Bos, asal belum semayang bos. Takut nak cakap. Dia faham agaknya bos ni yang bagi rezeki. Lepas tu Allah serahkan dia pada bos dia. Allah nak tolong dia. Allah serahkan dia bos dia. Biar bos dia nak buat apa kat dia, air tension. Ramai 30 kena high attack. Saya dah dengar cerita kan, ada orang sampaikan dia pun mengaku kerja jurutera 30 lebih kena stroke. 30 lebih lah umur, dekat 40 lah umur. Kena stroke, hypertension sampai putus stroke. Kalau rawat-rawat sembuh tak ada kerja lah. Paksalah buat kerja-kerja sikit ini nak tanggung keluarga ni. Keluarga, hutang banyak. Hutang kena pinggang. Bank ni dia nak bagi hutang senyum lah. Kami menawarkan, tu lah. Rumah dekat tepi gambar, rumah dekat tepi sakit lah benda lah. Kalau kita sakit, kalau dia kerja, ingat bank kata tak apa, nanti sihat bayar. Dia kata itu ke? Dia kata itu tak? Tak apa, dia mau kena stroke, tak apa, nanti sihat kerja lah. Bayarlah. Sekarang tak bayar. Okay? Dengan stroke dia angkat kita keluar, dia jual rumah tu. Tahu tak? Kita ingat kita boleh kerja berlima-lima. Kita pun dengan hutang yang banyak, sebulan bayar rumah 2,000. Kali umur 35, pak sakit. Atau rumah sakit. Atau anak sakit, rumah kena berhenti. Waktu tu beritahu. Waktu tu beritahu. Waktu tu bank, dia bukan jenis tak persian, tak apalah, tak bayarlah. Nanti stroke dah baik, dah masuk kerja balik. Kalau swasta, 3 bulan je. 3 bulan gaji. Bulan keempat, setengah bulan gaji. Bulan kelima, tak ada gaji. Kalau swasta lah. Kalau kerjaan saya tak tahulah. Kerjaan macam ni? Sama juga? Cuti sakit. Kalau dia sakit 3 tahun, bila? Dia sakit juga. Gaji jalan. Ada 56 bulan lah. Sama lah juga. Cuma mungkin dia lebih berhati perut lah cakap. Itu lebih baik tu. Dia akan potong-potong kan. Dia potong satu hari ni tak ada gaji kan. Waktu tu kawan-kawan collect duit. Berapa banyak kawan-kawan boleh collect? Gaji bersih 8,000. Yang boleh dapat 8,000 sebulan. Tak ada. Kita tak nampak tau. Tak nampak. Janganlah berhutang banyak-banyak. Ini ada rumah, beli rumah lagi. Duit tak ada. Kali sesangkut gitu. Minta tolong mak bapak. Mak bapak duit apa? Mak bapak tak duit. Anak kata, "Bak, tadi ada orang datang rumah, Bak. Orang tu kata rumah ni nak kena lelong." Saya kawan saya cerita ni. Rumah ni kat Bangi, orang datang tengok. Minggu depan, orang datang tengok. Anak dia kata, "Pakcik nak jumpa siapa?" "Tak, pakcik nak beli rumah ni." Kali tu masuk.
Bapak dia ada rumah, bapak dia tak ada pilihan. Orang bank hantar orang nak beli rumah ni, masuk tengok. Apa perasaan kita kita dalam rumah, bank bagi orang masuk untuk tengok rumah sebab rumah ni nak kena jual. Allah. Tapi itulah kenyataan dia. Yang kita sepatutnya kena ambil perhatian dan perlu berhati-hati. Jangan seronok ini, seronok itu, seronok ini. Okey, semayang sunat, ya. Apa? Nombor 3, Tuan Tabal kata ahlillah. Ahlillah ni orang yang kasih pada Allah. Ahlillah ni orang Allah. Ahlillah ni orang Allah. Satu orang dunia, satu orang akhirat, satu lagi ahlillah. Orang akhirat ni dia tak ada rasa kasih pada Allah. Dia semayang ni atas tanggungjawab dia je. Tu je. Tapi ahlillah ni dia betul-betul orang yang kasih pada Allah. Dia kata setelah engkau meletakkan diri engkau sebagai ahli akhirat, bergeraklah engkau untuk menjadi ahlillah. Ahlillah ni orang Allah. Orang dia kasih ingat Allah. Dia apa-apa ingat Allah. Apa-apa dia ingat Allah. Dia lihat apa saja dia ingat Allah. Hatta di kupas bawang, dia nampak bawang nipis, dia ingat Allah, iman aku senipis bawang. Tengok bawang ni tu. Iman aku senipis bawang ni, Allah apa aku dah buat ni, takkan nak biar iman aku senipis bawang. Tengok bawang tengok bawang je. Dia tengok apa-apa, hati dia pada Allah. Tengok awan, dia kata, ya Allah, kau yang jadikan awan ni. Kau jadikan awan ni bertiang. Dalam Quran kata, awan ni tiang, tapi kita tak nampak tiang tu kat mana. Ya Allah, kau jadikan malaikat kat awan ni banyak, tapi aku tak nampak. Apa pun hati dia, kontak dia, dia tersentuh, dia ingat Allah. Ini alillah. Jadi kalau ulama-ulama yang bertaraf alillah ni, kalau kita gumpat, kalau kita kutuk, kalau kita kacau, nanti ada akibat di atas bumi lah. Ada balasan yang cash Allah bagi. Alillah ni jangan main dengan dia. Jangan main. Dia silap nanti jadi macam-macam. Ada satu, saya tak mahu sebut nama lah. Ada ulama di Kelantan. Dia bagi ceramah. Dia tegur orang kampung lah. Dia tegur je lembut je. Ada beberapa pemuda tak puas hati. Cabut dia punya pintu kereta. Ustaz-ustaz dulu, kereta lama. Dia cabut pintu kereta, tak ada pintu. Dia marah pada ustaz ni, tegur apa dia tahu lah. Saya tak tahu detail lah. Ustaz ni pula tengok pintu tak ada, dia balik. Dia balik bawa kereta, tak ada pintu. Dia balik. Besok ni, budak 3 orang ni, orang Kelantan kata mengelenyar kat rumah. Kau mengelanyar tak? Menggelepur kat rumah. Laki itu ni macam apa-apa cakap ni, itu bawa pergi klinik, dia kata tak ada sakit, semua normal macam ni. Bawa pergi hospital. Hospital kata, apa dia buat ni? Apa dia buat budak ni? Sampai ada satu doktor ni mungkin dia faham kan. Tadi dia apa dia buat ni? Sampai dia jadi begini. Akhirnya mengakulah 3 orang ni. Pergi minta maaf balik. Bawa pintu kereta, pergi rumah ustaz ni, minta maaf, ketuk tengah malam ustaz ni, tunggu sampai pukul 11, minta maaf dengan ustaz ni, pasang balik pintu kereta, hilang melepah dia. Itu baik ustaz tu maafkan, kalau ustaz kata saya tak maafkan. Mampu kau. Ini alillah. Dia tak kisah, nak buka pintu kereta dia buka. Buka tak apa. Sebab apa? Dia tahu. Ada yang balas. Dia tahu, dia tak kisah. Dia diam Dia tak viral pun. Orang cabut pintu tak ada. Nilai, tak tahu. Padahal dia faham. Apa pun Allah akan uruskan. Ni saya kata jaga-jaga dengan alillah. Ni cerita ni banyak. Saya dengar lah orang sampaikan. Okey. Lepas tu, ada semayang sunat sebelum asar. Okey. Ni dalil 4 rakaat sebelum asar.
Kalau boleh buat, itu lebih baik. Kalau boleh buat lah. Kalau tak boleh buat, tak boleh buat lah. Apakah kebaikannya baca dalil yang ni? Baca dalil ni. Ni. Apa dia perkara ni? Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah Ta'ala memberi rahmat bagi mereka yang solat 4 rakaat sebelum asar. Dan bagaimana Rasulullah buat? Dia menceraikan antara dua. Nak buat 4 terus pun tak apa. Ni kalau asar ni, kalau di sini ada orang azan, kalau kita turun nak cepat, kita sembahyang sunat 4 rakaat. Kenapa? Rasulullah dah letak doa dia. Apa doa dia? Semoga Allah beri rahmat bagi mereka yang solat 4 rakaat sebelum asar. Rasulullah dah tinggalkan doa. Siapa sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar, moga-moga dia dapat rahmat. Rahmat ni belas kesian, kasih sayang Allah, itu nama rahmat. Jadi usahakanlah untuk sembahyang sunat 4 rakaat. Macam dekat rumah saya, kalau lepas azan, saya tengok jam, selalunya ada baki 8 minit. Atau 7 minit lebih lah untuk qamat. 7 minit ni memang lepas 4 rakaat, insyaAllah boleh lepas. Ada lebih lagi. Ada baki lagi. Kalau nak sembahyang 4 rakaat sebelum asar sempat, kalau 8 minit boleh qadha asar 4 rakaat kalau nak qadha asar. Sebab apa? Sembahyang sunat ni pada pendapat masyhur Syafi'i mesti diiringi dengan qadha. Kalau muka kita ni ada qadha lah. Kenapa? Baru Allah terima dengan sunat. Dia banyak ni orang tak qadha. Ni penyakit orang tak qadha ni biasa dengar lah. Tak kuat nak qadha. Tu saya cakap dulu ada apa? Ada pengurusi surau. Dia cakap dengan saya, Ustaz, saya dah panjat 7 gunung tertinggi di dunia. Kecuali Everest. Everest saya tak panjat. Tak sampai atas. Saya panjat, lepas tu nafas sesak dia turun. Saya cuba lagi nafas sesak dia turun. Walaupun pakai oksigen. Tapi yang lain gunung, Kalimanjaro, gunung yang tinggi dekat mana-mana kat dunia, kat Afrika pun dah panjat. Dia dah panjat ke atas. Dia saya tengok dia memang, walaupun dia dah 66 tahun kan, dia nampak badan dia memang tegap lah, tegap. Tapi dulu saya suka berfikir, kenapa aku boleh panjat gunung? Kenapa aku tak larat nak qadha solat? Ni soalan bermain di kepalanya. Hinggalah saya dengar, saya datang kuliah Ustaz. Dulu dia jangan datang surau, kali dia dah kerap lah. Bila Ustaz baca ayat, solat itu amat berat kecuali mereka-mereka yang khusyuk. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun. Kabir ni berat, besar. Kabiratun illa alal khashiin. Jadi saya dapat jawapan, kenapa saya tak boleh qadha solat? Saya sebenarnya tak khusyuk. Lepas tu saya malas nak qadha. Kadang-kadang qadha 1 hari 2 rakaat subuh, gitulah. 4 rakaat asar 1 hari. Sedangkan dulu tak sembahyang dekat 10 tahun ni. Kalau 1 hari 1 waktu, berapa puluh tahun habis? Betul tak? Kalau 1 hari 5 waktu, 10 tahun baru habis. Kenapa? Tak sembahyang 10 tahun. Itu 1 hari 7 rakaat tu. Lepas tu kalau nak qadha ni nekat. Buat subuh, jangan fikir apa-apa. Bangun. Buat asar, buat zuhur. Lepas tu baca la haula wala quwwata illa billah. Aku tak daya Tuhan, kau tolong aku. Buat. Dapat 7 rakaat, okey. 1 hari punya qadha dah habis. Kalau 10 tahun tak semayang, 10 tahun kena buat hari-hari gitu. Baru selesai. Hari ni saya dapat jawapan tak? Apa jawapan dia? Saya dapat jawapan sebenarnya solat saya tak khusyuk. Lepas tu saya malas. Jadi saya usahakan khusyuk solat. Walaupun tak dapat sepenuhnya, saya dah mula bergerak untuk qadha semayang. Dia cerita kenapa? Dia kena high attack. Baru lepas main golf, ni orang kaya-kaya ni. Main golf, makan mi. Terlepas ni dulu. Jatuh je ni. Sudu terlepas. Jatuh. Macam belah kanan, lelaki ni. Tu mulut macam nak bobeh je. Hari ni dia tak sedar. Orang bawa dia pergi, daripada golf club tu, orang bawa dia pergi hospital. Lepas tu, dia kena,
Pam, dia kena. Masa dia kena tu, dia sedar je. Dia dah, lepas tu dia sedar. Tapi dia tak boleh buka mata. Tapi dia dengar doktor India dia kata. Kalau doktor India tu tak nampak dia nadi tu tak. Sinilah, tak hidup lah. Dia kata, Ustaz, demi Allah saya dengar doktor India ni kata apa? We try once again. Kalau tak boleh, that means he will die. Saya dengar Ustaz kata mulut dia. Saya macam dia kata, aku belum mati. Saya macam dia kata gitu. Dia kata, Ustaz saya melambung. Dia tunjuk saya dekat surau. Tinggi ni dia kata. Saya melambung dia kata tu, masa dia buat, saya rasa saya melambung tinggi ni. Berubung, begitulah. Tengoklah yang cerita tu kan dia, dia gitu kan. Lepas tu bila kali kedua tu, doktor tu kata apa? Thank God. Doktor India. Allah, saya punya takut waktu tu kan. Doktor tu kata, you be careful. It will happen to you again. Anytime. Sejak tu lah. Sejak tu dia kata solat. Dia kata solat. Kita boleh berlaku ke tak? Anytime kita orang bawah buka, abang bangla tu buka pintu untuk kita dalam kabut, orang angkat kita pergi sini tu dalam dekat Sedang. Anytime yang kita lihat. Kena kat kita waktu tu, nampak malaikat maut waktu tu, kalau semayang tidak, semayang sunat tak nak buat, apa tak nak buat. Waktu tu lah nanti menangis dalam perjalanan menuju barzakh. Tak kira lelaki perempuan tak kira. Tu saya kata bila belajar sunat ni, first ialah kita niat aku nak buat lah. Kalau waktu kerja tak buat lah, sibuk lah, gini lah, gitu, tak apalah. Tapi hari Sabtu Ahad, hari cuti, kita buat. Pergi masjid awal-awal, orang azan asar, kita sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar, kita buat 2, bisalam buat 2. Pada niat mengikut akan Rasulullah. Rasulullah SAW mencerai-ceraikannya antara 2 rakaat. Dia cerai. Nak buat 4 boleh. Sekaligus buat 4 boleh. Tapi sunnahnya Rasulullah buat 2-2. Sunnah ni maknanya perjalanan dia. Rasulullah kata, siapa yang ikut sunnahku dikala umat telah rosak, ni umat telah rosak ni, maka Allah akan beri dia pahala 100 syahid. Niat ikut Rasulullah. Niat ikut dia. Siapa lagi kita nak ikut pula? Nak ikut siapa? Ikut dia kan? Ikut dia. Ikut. Apa dia buat, belajar, ikut. Aku nak sembahyang 2 rakaat. Lepas tu bersalam 2 rakaat. Kenapa? Ikut Nabi, ikut Rasul. Ikut apa dia cakap, taat pada dia, ikut pada dia. Ikut dia, taat pada dia, bererti taat pada Allah. Dah, selesai. Tak gaduh-gaduh dah. Okey, nanti sambung. Dalil lagi. Sambung kat sini. Asar dah sudah. Dalil, rawatib, maghrib dan isyak. Belajar dalil. Belajar dalil. Samping tu dengar-dengarlah apa-apa daripada saya, mungkin jadi motivasi untuk mempersiapkan diri pada balik menuju Allah. Buat sambung sini. Niatlah nak buat, niat nak buat. Ya Allah aku nak buat. Tolong aku ya Allah aku nak buat. Niat gitu cukup lah. Tapi kalau tak ada niat, maknanya hanyalah satu permainan-permainan minda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf semua. Wa bi'allahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.